Ini Rick dan saya telah menghantarnya kembali ke masa lalu ke San Francisco 120 tahun yang lalu. Bandar ini menjalankan perniagaannya seperti biasa, kedai dibuka, kanak-kanak berlari ke sekolah, peniaga sibuk di sepanjang jeti. Tetapi bandar ini terletak di tempat yang berbahaya. San Francisco terletak betul-betul di sesar San Andreas, rekahan besar di bumi di mana Plat Pasifik dan Amerika Utara bertembung. Ia bergerak perlahan, membina ketegangan selama bertahun-tahun dan kadangkala pecah dalam bentuk retakan dan gempa bumi. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Ada yang bergegas ke tempat kerja, tetapi kebanyakan orang masih tidur. Jalan-jalan masih diperbuat daripada kayu pada masa itu dengan laluan pejalan kaki yang sempit. Loceng tram berbunyi gemerincing dan tanglung bercahaya dengan minyak tanah. Rick berjalan di sepanjang laluan pejalan kaki dan merasakan irama tenang bandar Amerika itu. Gegaran pertama kelihatan lemah. Tingkap bergegar, tanglung bergoyang, laluan pejalan kaki kayu retak. Kuda-kuda di dalam kereta kuda ketakutan dan kucing dan anjing gelisah. Orang ramai menganggap ia perkara kecil, tetapi bencana itu baru bermula. Tiba-tiba, tanah retak. Rumah-rumah runtuh, jalan kaki melengkung. Rick memegang dinding, tetapi ia runtuh betul-betul di bawah tangannya. Bumbung runtuh, bata jatuh, rasuk patah. Rick berlari dan mengelak serpihan. Bandar itu bertukar menjadi runtuhan di depan matanya dan setiap langkah membawa kepada perangkap baru. Melarikan diri menjadi semakin sukar. Sesar San Andreas beralih sejauh ratusan kilometer. Di beberapa tempat, jalan raya membelok ke sisi sebanyak beberapa meter. Pagar, laluan pejalan kaki dan jalan-jalan berpisah, seolah-olah bumi telah dikoyakkan oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan. Orang ramai berlari ke jalanan, memegang kanak-kanak dan menjerit. Orang ramai bergegas mencari tempat yang selamat, tetapi tiada tempat. Mereka yang tinggal di rumah mereka berisiko mati di bawah runtuhan. Bandar yang damai itu menjadi seperti medan perang. Pada saat itu, paip gas meletup. Api meletup dari rekahan dan rumah-rumah terbakar satu demi satu. Gempa bumi itu mewujudkan musuh lain, api yang memusnahkan kawasan kejiranan lebih cepat daripada orang ramai dapat melarikan diri. Bahang marak dari semua arah dan api melompat melintasi jalan-jalan. Rick menyedari dia perlu melarikan diri dari pusat sebelum dia dikelilingi oleh api. Gegaran itu berlangsung kurang daripada seminit, tetapi bagi Rick, ia terasa seperti satu keabadian yang tidak akan berakhir. Seluruh kawasan kejiranan musnah akibat kebakaran. Asap naik begitu tebal sehingga matahari hilang. Jalan-jalan kelihatan seperti telah dibom. Rick melindungi mukanya daripada udara yang tajam. Orang ramai mengambil baldi untuk memadamkan kebakaran, tetapi saluran paip air musnah. Talian telegraf terputus, menyebabkan bandar itu tidak dapat berkomunikasi. Akhbar pertama hanya akan melaporkan bencana itu dalam beberapa hari lagi, tetapi buat masa ini, San Francisco terputus hubungan dengan seluruh dunia. Askar meletupkan rumah-rumah dalam usaha untuk menghentikan kebakaran, tetapi ia tidak banyak memberi kesan. Kawasan kejiranan terbakar lebih cepat daripada apa yang boleh dilakukan. Bandar ini runtuh seolah-olah tentera telah menyerangnya dengan meriam dan bom. Rick menuju ke pinggir bandar dan mendaki bukit. Terdapat lebih sedikit bangunan di sini dan angin membawa asap pergi. Dari puncak, dia melihat seluruh San Francisco, sebuah bandar yang terbakar dan berasap sejauh berpuluh-puluh kilometer. Kemudian, saintis akan mengatakan bahawa sesar San Andreas menyebabkan bencana itu dan hanya selepas gempa bumi ini ia akan mula dikaji dengan bersungguh-sungguh. Dalam beberapa minit, sebahagian daripada sesar yang hampir 500 km panjangnya beralih. Bumi terbelah begitu tajam sehingga sungai mengubah haluan mereka dan jalan raya serta pagar menjadi herut. Parut ini akan lama menjadi peringatan tentang kekuatan hentaman. Ombak naik dari pantai lautan. Gempa bumi itu mencetuskan tsunami yang sampai ke pantai Pasifik. Walaupun gegaran tidak dirasai, laut menunjukkan bahawa bencana itu telah melanda seluruh wilayah. Bandar ini runtuh. Berpuluh-puluh ribu orang kini kehilangan tempat tinggal dan tidur di taman. Mereka memasak di atas api, mencari air dan berkongsi bekalan terakhir mereka. Rick membayangkan dirinya menyertai salah satu kem mangsa yang terselamat. Ia akan menjadi jelas kemudian, rumah kayu bertahan lebih baik daripada rumah batu. Mata air kayu, tetapi batu bata pecah. Kerosakan ekonomi sangat besar, ban, kilang dan pelabuhan musnah. Dan walaupun selepas impak, gegaran susulan menghantui orang ramai. Saintis pasti, sesar San Andreas akan melanda lagi. Hari ini, berjuta-juta orang tinggal di kawasan San Francisco dan satu lagi gempa bumi besar boleh menyebabkan seluruh metropolis kehilangan tempat tinggal. Rick melihat jam tangannya membeku pada saat impak dan saya membawanya kembali ke masa kini. Langgan jika anda mendapati ini menarik.